Hari ini tuan-tuan yang mulia yang rahmatullah Allah sekalian, Allah sangat serius hantar kita ke dunia ini. Afhasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu sangka kami hantar kamu ke dunia ini main-main? Setiap saat masa kamu tak dikira. Setiap patah perkataan kamu tak dikira. Setiap perbuatan kamu, langkah-langkah kamu tak dikira. Semuanya dalam perhitungan Allah. Nikmat yang Allah bagi pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Di mana kita gunakan, bagaimana kita gunakan. Ilmu dapat daripada mana, macam mana kamu sebarkan ilmu, macam mana kamu beramal dengan ilmu yang kamu dapat. Dapat duit, belanja macam mana, kena tanya. Umur ni, modal zaman muda ni, di mana kamu habiskan? Lebih-lebih lagi tuan-tuan, orang yang dah masuk umur 40 tahun ke atas tuan-tuan. Orang tak beriman pada Allah ajar kita, life begin 40 bro, dia kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Taala menjadikan makhluk-makhluk selain daripada kita, begitu banyak makhluk selain daripada manusia, tetapi menerusi hikmah Allah, kebijaksanaan Allah yang maha tinggi. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan alam dunia ini, Allah tulis takdir kita bakal dilahirkan, diciptakan ke dunia sebagai makhluk yang bernama manusia. Yang mana kata ulama, beza manusia dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk lain Allah Ta'ala lengkapkan pakej dalam hidup mereka. Waktu mereka datang ke dunia, hari pertama mereka lahir ke dunia, mereka telah tahu tanggungjawab mereka kepada Allah Ta'ala. Itu beribadat pada Allah Ta'ala. Tak perlu dihantar Rasul, tak perlu dihantar guru, muallim, murabbi, syekh, ustaz untuk mendidik mereka tentang tanggungjawab ketaatan mereka pada Allah Ta'ala. Sejak hari pertama matahari diciptakan sampai hari ini, beribu tahun, berjuta tahun dia terbit tepat pada masanya dan diterbenam tepat pada masanya, dan tak ada satu hari pun, satu saat, satu detik pun dalam hidup matahari dia pernah berjalan mengikut kehendak nafsunya sendiri. Melainkan semuanya dengan kehendak Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizul alim. Begitu juga malam dengan siang. Beredar malam, siang. Tak pernah dia durhaka pada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Makhluk lain diciptakan oleh Allah dalam keadaan serba alim. Urusan dunia pun mereka mengetahui. Kalau tuan-tuan bela kambing, Masya Allah, tuan-tuan pun tahu. Kambing ni waktu dia sakit, dia sendiri akan cari ubat. Dia sendiri akan cari ubat dia sendiri. Dia tahu pucuk mana untuk dia makan. Tak perlu ada doktor mengajar, tak perlu pergi ke farmasi untuk dia pilih ubat mana sesuai untuk diri dia. Mereka tak perlu masuk kelas berenang, mereka dah pandai berenang sendiri. Ini untuk urusan dunia. Masya Allah, begitulah juga urusan ketaatan mereka pada Allah. Tak perlu dihantar siapa-siapa guru pun untuk mendidik mereka, mengajar mereka. Ulama kata tasawuf yang ada pada seekor anjing pun sangat tinggi. Pada diri anjing pun ada sifat zuhud. Tidak langsung tertarik pada urusan dunia. Qanaah, dia memadai apa yang Tuhan dia bagi. Kalau bagi tidur atas alas pun dia tidur, tidur atas simen pun dia tidur, atas tanah pun dia boleh tidur. Dia tak kisah dengan tilam bono ke apa ke, dia tak perlu. Begitu sekali hebat. Anjing dia ada sifat berjaga malam. Tak perlu diajak, tak perlu dicerita kelebihan solat tahajud tiap-tiap malam anjing berjaga malam. Tak perlu diajar sifat khasyatullah, takut pada Allah. Allah beritahu kalau yang menerima Quran itu adalah gunung bukan manusia, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, kamu akan dapati gunung itu akan meletup dan tunduk khusyuk kerana takutkan Allah Ta'ala. Sebahagian daripada batu begitu takut pada Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sebahagian daripada batu yang Allah ciptakan, walaupun kita kata hati engkau lebih kerah pada batu, tuan-tuan, kadang-kadang betul juga. Hati kita lebih kerah pada batu. Sebab batu pun bergolek kerana takutkan Allah Ta'ala, jatuh daripada puncak bukit, bergolek depan kita jatuh batu tu. Kalau kita tanya apa sebab batu ni jatuh, batu ni menggeletar kerana takutkan Allah Ta'ala. Sementara manusia hari ini belajar siang malam, daripada kecil sampai tua, babul khauf, pada menyatakan ketakutan pada Allah Ta'ala. Sampai hari ini tak mari lagi perasaan takut pada Allah Ta'ala.
Kita belajar bab zuhud. Ustaz cerita bab zuhud. Nabi cerita bab zuhud. Zuhud pun tak mari lagi dalam hidup kita. Masih lagi cintakan dunia, Masya Allah. Sebab itulah Masya Allah dalam kesempatan yang ada ni, Masya Allah, saya pun tak tahu nak tajuk apa, tetapi yang saya fikirkan bersesuaian dengan tahun baru Ma'al Hijrah. Sesuai kita cerita apa benda yang akan mengislahkan diri kita ni, sebab kita semua ni akan mati, tuan-tuan. Kita semua, walaupun yang ada dalam, Masya Allah, dalam masjid ni pada hari ni, kita semua ada angan-angan yang panjang nak hidup 1000 tahun lagi. Dan kita sedang merancang. Saya waktu saya pergi bagi talqin di kubur, Masya Allah, saya beritahu dekat jemaah, orang yang menjadi penghuni kubur pada hari ini, mereka semua adalah insan yang satu masa dulu ada cita-cita yang besar macam kita pada hari ini. Macam mana kita bercita-cita nak jadi jutawan, bercita-cita nak pakai kereta besar, nak hidup mewah, nak hidup senang, nak bahagia, nak seronok, nak enjoy. Dulu mereka ni, semua yang dalam kubur tu, bakal yang mati pada hari ini. Mereka semua adalah orang yang punya cita-cita, angan-angan yang panjang macam kita pada hari ini, tetapi sebelum angan-angan mereka sempurna, kematian telah datang. Syaitan membayangkan pada kita, tuan-tuan, Masya Allah, seakan-akan akhirat tu begitu jauh. Kubur, mahsyar, sirat, syurga, neraka, hisab, mizan, kausar, kan? Bahkan syaitan menggambarkan kubur kita masih jauh, kematian kita masih jauh. Syaitan bayangkan seolah-olah kita nak hidup 1000 tahun di dunia. Tetapi tuan-tuan melihat hakikat sebenarnya, tidak ada benda yang paling dekat dalam hidup kita selain daripada maut. Selain daripada kematian. Bahkan ulama' beritahu kematian ini lebih dekat daripada tali selipar yang kita pakai, syirakun alih. Kita masing-masing ada pakai selipar. Tali selipar tu paling dekat dengan diri kita, tetapi kematian lebih hampir daripada syirakun alih. Supaya kita hari ini banyak orang langgar perintah Allah. Hidup dia, orang Pahang kata meraban, Masya Allah. Kan? Tak tahu orang sini kata apa. Mana tak tentu arah, tak balance. Sebab dia tak nampak kematian di hadapan dia. Seolah-olah dia ada pilihan untuk lari daripada maut. Sedangkan semua orang yang dah mati, kawan-kawan kita yang mati, sesaat sebelum dia mati, tuan-tuan, dia tak tahu hari itu dia akan mati. Begitu rahsianya kematian. Sesaat sebelum dia ambil nyawanya, orang yang mati itu semua dia tak tahu dia akan mati. Apatah lagi pagi itu, tuan-tuan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Allah telah beritahu dalam 5 ilmu ghaib yang Allah Ta'ala tak kongsi dengan siapa-siapa, termasuk malaikat Jibril, bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kunci ilmu ghaib yang Allah sebut di akhir surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, di sisi Allah ada ilmu tentang bila nak berlaku hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, ilmu tentang turun hujan, di mana nak turun hujan, berapa banyak nak turun hujan. Ini saja dalam ilmu Allah. Tiada dalam pengetahuan sesiapa selain daripada Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu bayi dalam perut, bayi lelaki atau perempuan, bayi ini anak yang soleh ataupun anak yang tidak baik, anak yang deraka pada ibu bapa. Allah saja yang tahu, tak ada mana doktor pun yang boleh mengesahkan anak ini bakal membesar sebagai anak yang bahagia atau anak yang celaka. Yang keempat, Allah SWT sebut dalam Quran, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan, rahsia Allah, tak ada siapa pun boleh mengesahkan esok apa benda dia nak buat. Lebih-lebih lagi macam kami ni, tuan-tuan. Masya Allah, hari ni orang cakap esok Maulana nak pergi mana? Saya cadang nak balik kampung. Tengah-tengah dalam perjalanan balik kampung, pom, kena pergi Pulau Pinang, tuan-tuan. Apa yang kita rancang esok, kita nak beritahu pada orang pun kita tak tahu, sebab kita tak tahu esok kita akan buat apa. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa pun yang mengetahui di bumi mana dia nak mati. Cuma Nabi SAW beritahu, bila Allah takdirkan kematian berlaku pada satu orang, Allah gerakkan dia untuk pergi ke tempat itu untuk sesuatu keperluan. Dia ingat dia akan tertunai keperluan dia, tetapi sebelum menyempurnakan keperluan dia, kematian datang menyambut dia, Masya Allah. Kita hari ni 2-3 bulan ni kita Masya Allah, dikejutkan, digemparkan dengan beberapa kematian yang Alhamdulillah kebanyakannya husnul khatimah, tuan-tuan. Bermula daripada saya, semasa saya belum selesai menunaikan haji.
Hari pertama selesai melontar, tuan-tuan, saya balik ke hotel saya, depan hotel saya, satu orang Arab Mesir meninggal dunia di saat sedang memakai pakaian ihram, tuan-tuan, insya-Allah. Dengan pucat lagi badan dia. Tapi saya kata ini jenazah paling bertuah. Sebab apa? Masih lagi dalam ihram. Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar daripada rumah dia untuk menunaikan haji dan ditakdirkan oleh Allah dia mati sebelum sempat dalam keadaan menunaikan haji, dituliskan untuknya pahala menunaikan haji sampai hari kiamat. Barang siapa keluar daripada rumah dia untuk menunaikan umrah dan ditakdirkan dia mati di saat menunaikan umrah, maka dituliskan untuknya pahala umrah sampai hari kiamat. Barang siapa keluar daripada rumahnya untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan ditakdirkan kematian berlaku di saat itu, dituliskan untuknya pahala jihad, pahala dakwah sampai hari kiamat. Betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu keluar daripada rumah pagi-pagi, betulkan niat. Takut hari itu kita berniat tak elok, tiba-tiba kita meninggal dunia dalam keadaan niat kita tak baik, sedangkan bu'itsal insanu ala ma mata alaihi, innama bu'itsal insanu ala niyatihi. Nabi SAW beritahu ada dua hadis. Manusia dibangkitkan, Masya Allah, di atas amalan yang dia sedang buat. Orang yang mati tengah menunaikan haji, Masya Allah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Orang semua tahu ini semua orang yang meninggal dunia saat sedang menunaikan haji. Orang menunaikan umrah begitu juga, tuan-tuan. Tapi kalau kita mati tengah buat maksiat, waliyazubillah, Masya Allah, mati di saat kita bangkit di padang mahsyar dengan keadaan maksiat itulah kita dibangkitkan. Waliyazubillah. Dan yang kedua, Nabi SAW beritahu manusia dibangkitkan mengikut niat. Kita keluar daripada rumah tadi, apa niat kita? Mati di tengah jalan, di atas niat itulah kita dibangkitkan di padang mahsyar. Jangan memperkecilkan peranan niat. Sebab tu ulama-ulama beritahu kita keluar daripada rumah. Bahkan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Tolong betulkan niat kita. Yang bercakap, yang mendengar, kita semua dalam mencari redha Allah. Kita dengan amalan yang kita buat sekarang ni, kita nak dekatkan diri pada Allah. Bukan nakkan kemasyhuran, bukan nakkan orang kata kemegahan di sebalik majlis yang kita hadir ini. Allah Ta'ala sedang membidik lubuk hati kita. Manusia menilai zahir kita, tetapi Allah Ta'ala menilai lubuk hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak pandang rupa paras kamu. Wala ila amwalikum. Dan Allah Ta'ala juga tak pandang harta kamu banyak ke sikit. Kamu kaya ke kamu miskin. Bukan penilaian Allah Ta'ala. Penilaian untuk Allah Ta'ala tahu kita sukses atau gagal. Allah Ta'ala tengok hati kita dan amalan kita, Masya Allah. Jadi hadirin dan rahmati Allah sekalian, Masya Allah, ketika mana Allah Ta'ala bagi kita ni dua nikmat sekarang ni. Yang pertama, nikmat masuk tahun baru. Yang kedua, insya-Allah tak lama lagi negara kita akan menyambut hari kemerdekaan. Dua-dua nikmat ini membangkitkan rasa syukur pada Allah. Membangkitkan rasa gembira. Panjang umur pun satu benda yang menggembirakan. Dan nikmat nak menyambut merdeka pun satu kegembiraan. Yang wajib kita rasakan syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Baca Yasin, buat solat hajat, doa pada Allah. Buat solat sunat syukur pada Allah, diberikan oleh Allah kenikmatan, dua kenikmatan yang besar ini. Sedangkan Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, dan kita kena menikmati ibadat yang sedang kita buat ni, tuan-tuan. Ibadat yang kita sedang buat ni sekarang ni, kita sedang menuntut ilmu. Kita sedang solat, kita sedang bangun solat tahajud, kita sedang khidmat mak ayah yang sedang sakit. Kita kena menikmati ini kerana orang dalam kubur semuanya cemburu dengan kita kerana kita masih lagi berkesempatan sedangkan mereka dah hilang peluang mereka untuk melakukan taat. Bahkan dalam syurga nanti, tuan-tuan, ahli syurga minta nak balik ke dunia. Padahal Masya Allah duduk dalam syurga dah. Kenapa nak balik ke syurga? Kembali ke dunia. Dunia ni kan hina. Dunia kan tak ada nilai. Dunia ni kecil. Dunia ni tak cantik pun. Akhirat lagi cantik. Tapi kenapa minta nak balik ke dunia? Sebab apa? Tanya pada Allah. Rindu nak solat, ya Allah. Rindu nak puasa, ya Allah. Rindu nak duduk dalam majlis ilmu, ya Allah. Rindu nak berdakwah, ya Allah. Rindu nak keluar ke jalan Allah Ta'ala, ya Allah. Rindu nak berjumpa dengan kawan-kawan. Duduk dalam masjid. Sebenarnya hari ini syaitan tipu kita waktu di dunia.
kita teringat dengan syurga tuan-tuan, kita lupa nak enjoy, menikmati ibadat yang sedang kita lakukan ini. Sedangkan Masya Allah ulama' beritahu, kalau diberi pilihan antara syurga dengan sembahyang 2 rakaat, kami pilih solat 2 rakaat. Syurga tu nombor 2 tuan-tuan. Ibadat ni lah tuan-tuan satu kenikmatan yang mungkin kita tak akan dapat buat lagi ibadat yang kita sedang buat ini. Orang hafiz Quran, sedang menghafal Quran, adik-adik ni dalam syurga tak boleh hafal Quran lagi dah. Dekat dunia ni lah nak menganjurkan majlis ilmu macam ni. Masya Allah, Masjid Kampung Baru, Masya Allah. Orang yang menganjurkan ni, dia sebenarnya Masya Allah sedang buka akaun syurga dia, akaun akhirat dia. Dan benda ni hanya boleh buat di dunia saja. Dekat akhirat tak ada lagi peluang. Sebab itu tuan-tuan mulia, Masya Allah. Saya petang tadi buka kitab karangan Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Saya rasa saya nak kongsi beberapa perkara, Masya Allah. Yang pertama tuan-tuan mulia, ulama' cerita pada kita hari ini datang ke dunia dengan satu misi yang sangat besar tuan-tuan. Allah bukan hantar kita untuk main-main di sini. Sebab itu dalam hadis kursi Allah Ta'ala beritahu, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai hamba-Ku, aku ciptakan kalian untuk beribadat pada aku, jangan main-main. Tolong jangan main-main di dunia ini. Hari ini, Masya Allah, kita rasa kita tak main, Ustaz. Ustaz kata kami main sembahyang ni. Ulama' kata Imam Al-Haddad, malaikat di langit ni, ada yang rukuk sampai hari kiamat, ada yang qiyam sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat, satu saat pun tak pernah berehat. Itu pun bangkit daripada mahsyar, kata kami masih main-main dalam ibadat pada Allah Ta'ala. Kita rasa kita ibadat ni sungguh-sungguh ke tuan-tuan? Semayang kita sekarang ni, kalau Allah Ta'ala nilaikan khusyuknya, Masya Allah, daripada awal kita angkat takbir tadi sampai kita bagi salam tadi, persen khusyuknya saya rasa mungkin, Masya Allah, tak sampai 10%. Adakah itu tak dianggap main-main tuan-tuan? Kalau kita buat benda lain, serius. Tengok handphone, Masya Allah. Boleh pandang ke lain? Tak ada. Boleh ingat ke lain? Tak ada. Borak dengan kawan-kawan di kedai kopi. Kalau ada orang ganggu, tolong jangan ganggu kami tengah meeting. Masya Allah. Tapi kenapa dalam solat kita boleh diganggu oleh macam-macam perkara tuan-tuan? Sekarang ni kita tak rasa lagi benda main-main. Malaikat nanti bila ditiba di padang mahsyar, keluar daripada mulut malaikat yang tak pernah berhenti beribadat pada Allah. Siang, malam, pagi, petang. Tulud dahri, sepanjang masa malaikat ni beribadat pada Allah. Kita ni cuti banyak. Relax banyak. Mengaji penat, kita tidur. Lepas tu kita bangun balik. Buat kerja lain. Sekali-sekala buka balik Quran. Masya Allah. Tetapi tuan-tuan mulia, malaikat yang tak pernah bermain, tak pernah enjoy, tak pernah minum kopi, tak pernah berhenti. Orang kata buat aktiviti-aktiviti yang lain, nanti di hari kiamat, malaikat itu pun bila dia nampak Allah Ta'ala tajalli di hadapan mereka, waktu itu malaikat bersujud di hadapan Allah menggigil ketakutan. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci Engkau. Kami belum beribadat kepadamu, Ya Allah, selama ini dengan ibadat yang selayaknya dengan kedudukanmu, Ya Allah. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika, Ya Allah. Kami belum berzikir dengan zikir yang sesungguh-sungguhnya. Padahal malaikat tak berhenti mulut dia berzikir pada Allah Ta'ala. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Malaikat tak pernah cakap sia-sia macam kita. Malaikat tak pernah maki orang macam kita. Malaikat tak pernah mengumpat orang macam kita. Itu pun malaikat menyesal lagi tak berzikir banyak pada Allah. Sedangkan malaikat tak ada syurga pun untuk dia. Kita ni ada syurga. Setiap ucapan kita menaikkan darjat kita dalam syurga Allah Ta'ala. Nabi SAW itu sentiasalah seorang hamba bercakap dengan percakapan yang baik. Dia pun tak perasan. Percakapan dia tadi sampai ke tahap mana dah yang menyebabkan Allah terlalu redha dengan hamba ini. Disebabkan sepatah perkataan dia, Allah Ta'ala naikkan darjat dia ke tahap yang tertinggi dalam syurga. Sebaliknya satu orang hamba, kerana dia ingat dunia ni hidup ni main-main, dia bercakap benda sia-sia seumur tuan-tuan. Dan dia rasa benda tu gurauan, tak sakit hati orang. Cakap benda hak tak guna-guna pun. Tak ada kena-mengena dengan agama, tak meningkatkan akhirat. Orang yang soleh ni tuan-tuan, orang dengar cakap dia bertambah ilmu. Orang tengok dia teringat pada Allah Ta'ala. Orang tengok dia teringat akhirat. Ini orang yang soleh tuan-tuan. Kita tengok diri kita ni ada tak sifat tu tuan-tuan. Orang bercakap dengan kita bertambah dah ilmu agama dia. Orang bercakap dengan kita bertambah dekat dah dengan Allah Ta'ala. Orang bercakap dengan kita, sembang kita dekatkan dengan akhirat.
Nabi kata satu orang bercakap dengan perkataan yang dia tak perasan percakapan tadi sangat menyebabkan Allah murka kepada dia. Gara-gara sepatah perkataan itu, Allah campakkan dia ke dalam neraka yang lebih dalamnya 70 tahun daripada kalau dicampakkan seketul batu daripada tebing neraka Jahanam, 70 tahun belum jumpa dasarnya, Masya Allah. Hari ini tuan-tuan yang mulia yang rahmati Allah sekalian, Allah sangat serius hantar kita ke dunia ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu sangka kami hantar kamu ke dunia ini main-main? Setiap saat masa kamu tak dikira. Setiap patah perkataan kamu tak dikira. Setiap perbuatan kamu, langkah-langkah kamu tak dikira. Semuanya dalam perhitungan Allah. Nikmat yang Allah bagi pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Di mana kita gunakan, bagaimana kita gunakan. Ilmu dapat daripada mana, macam mana kamu sebarkan ilmu, macam mana kamu beramal dengan ilmu yang kamu dapat. Dapat duit, belanja macam mana, kena tanya. Umur ni modal zaman muda ni, di mana kamu habiskan? Lebih-lebih lagi tuan-tuan, orang yang dah masuk umur 40 tahun ke atas tuan-tuan. Orang tak beriman pada Allah ajar kita, life begin 40 bro, dia kata. Kehidupan ni baru nak bermula seronok tu, enjoy tu, umur 40. Sebab sebelum 40 sibuk busy kerja. Busy sangat kerja ni. Jadi bila dah umur 40 baru dah senang sikit, baru nak mula enjoy kehidupan. Sebab orang bukan Islam, dia tak ada akhirat. Kita hari ni tuan-tuan, mati itu baru bermula kehidupan kita yang sebenar tuan-tuan. Bahkan Imam Al-Haddad telah bagikan umur manusia ni ada 5 umur. Yang pertama, umur sebelum kita lahir ni. Daripada alam roh sampai kita lahir ke dunia, itu umur yang pertama. Kita sekarang berada pada umur kedua. Bukan habis umur ni, mati ni, selesai masalah. Betul bukan Islam, dia ada masalah, dia bunuh diri. Dia ingat habis cerita. Rupanya baru bermula cerita sebenarnya. Umur ketiga, daripada mati sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Umur keempat, kehidupan di padang mahsyar. Dia makin lama makin panjang ni tuan-tuan. Kubur saja 40,000 tahun nak duduk. Ada orang cakap, saya sayang dengan dosa Ustaz. Saya tak nak berpisah dengan dosa saya. Kalau boleh nak bawa sampai dalam kubur, Masya Allah. Saya kata okey. Sayanglah dosa itu. Peluklah dia betul-betul. Tapi andai kata dosa itu bertukar jadi ular nanti dalam kubur, dia cakap, saya tak nak patuk Tuan, tapi saya nak duduk dengan Tuan. 40,000 tahun ni saya nak tidur dengan Tuan je. Sebelah Tuan. Saya cakap kat kawan-kawan saya, kalau dalam rumah kita tuan-tuan, masuk seekor ular tedung tuan-tuan. Dia bukan tidur dalam bilik kita, dia duduk kat dapur tu. Ataupun atas atap. Atas siling rumah kita bunyi ular guduk-guduk. Ular tedung selor tuan-tuan. Boleh tidur malam? Boleh tidur malam satu keluarga tenang, relax semua, tenang tidur. Ular ni insya-Allah dia tak akan gigit kita insya-Allah taala. Badai ayah boleh cakap macam tu. Ke dia suruh semua ahli keluarga dia keluar tidur hotel malam ni, cari homestay, sebab ada ular tu kena tangkap dulu, kena call dulu. Jepam, tangkap ular tu dulu, baru kita keluar. Tapi tuan-tuan mulia, dosa yang kita buat pada hari ini akan berubah jadi ular kala jengking. Ular yang panjang sebulan perjalanan, ular tu tuan-tuan, besar pada anaconda lagi. Kala jengking, Masya Allah, dalam kubur sebesar seekor unta, sebesar baral. Bukan kecil-kecil, sengat dia jatuh ke bumi ni, Masya Allah, selai rumput tak tumbuh sampai hari kiamat. Betapa bisanya. Itulah dosa kita tuan-tuan. Dalam kubur ni dia bukan makna macam kita duduk nampak ni, dia ada semut, dia ada lipan kecil-kecil, itu yang nampak zahir tuan-tuan. Tapi kubur ni boleh berubah menjadi taman syurga atau lembah neraka. Orang yang mati dia tahu, tak boleh cerita pada kita. Tak boleh nak bagi tahu pada kita keadaan mereka di sana. Dan kita pun bila mati nanti tak boleh nak cerita. Kalau sekarang kita mati, kita tengah hutan tuan-tuan. Saya baru ni pergi ceramah satu tempat tuan-tuan, balik, Masya Allah, kat Jerantuk. Memang gelap tuan-tuan. Line telefon pula tak ada. Saya kata kalau mati kereta ni tengah jalan, macam mana nak call keluarga, kawan-kawan. Saya kata begitulah kita mati nanti tuan-tuan. Macam mana nak beritahu pada anak kita, Abah perlukan solat sekarang ni. Abah perlukan zikir korang sekarang ni. Abah tolonglah hantar sikit pahala-pahala untuk Abah ni. Abah dalam gelap ni. Saya baru masuk hutan di Pahang tuan-tuan, pergi cari ikan tuan-tuan 3 hari 4 hari. Alhamdulillah lega tuan-tuan. Bila line telefon tak ada, malam tu Alhamdulillah, rupanya nikmat bila tak ada telefon tuan-tuan. Bila tak ada handphone ni nikmat.
Malam pukul 10, pukul 9 kita dah ngantuk. Tidur sekejap, pukul 11 dah bangun dah. Rasa macam dah subuh dah. Bangun, baru pukul 11. Tidur lagi, pukul 1 bangun lagi. Pukul 2, pukul 3 bangun lagi. Sampai subuh tu 3-4 kali terjaga. Masya Allah, mana tidur kita dah betul-betul puas. Saya cakap kat kawan-kawan, sekarang dalam hutan ni kita nak apa sekarang ni? Dalam hutan ni kalau kita datang macam ni, apa diperlukan? Itulah yang kita perlukan dalam kubur nanti. Yang pertama dalam hutan ni, kita perlukan lampu bang. Kalau dalam hutan, jalan dalam hutan ni, taman negara tuan-tuan, dengan rimaunya, dengan gajahnya, kan? Dengan kalajengkingnya, dengan ulanya. Kalau tak ada lampu, macam mana tuan-tuan? Kita dalam kubur kita ni, kalau tak ada Quran, kalau tak ada zikir, tak ada selawat pada Nabi, Nabi beritahu, khabarlah berita gembira pada orang yang berjalan di tengah malam gelap ke masjid, mereka akan dapat lampu cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Amalan kita ni berubah jadi benda yang menyenangkan kita esok di hari kiamat. Sebab tu kita kena sayang amalan kita ni. Dan kena benci dengan dosa sebab esok dia bertukar jadi kemuskilan. Dalam perjalanan kita tak nak gangguan. Dosa ni mengganggu kita nanti. Dan tak boleh nak halau ular tu. Dia nak tidur je dengan kita tuan-tuan. Masya Allah. Tapi siapa dapat syurga, dia dapat segala kenikmatan. Mereka tak akan perlu risau, tak perlu takut dalam kubur lagi tuan-tuan. Kerana kubur mereka telah diubah jadi taman syurga. Tetapi sebaliknya, mereka yang di dunia banyak buat dosa, kubur dia berubah menjadi lembah neraka tuan-tuan. Lembah neraka ni kita dengar, kita pun tak faham. Lembah neraka tu macam mana, ya tak? Kalau faham, tuan-tuan mulia, Masya Allah, tak ada seorang pun di kalangan kita yang malam ni tak balik dalam keadaan menangis tuan-tuan. Semua akan menangis. Bila faham lembah neraka tu macam mana. Sekarang ni benda tu semua berita je. Tak jadi nyata lagi tuan-tuan. Macam kawan kita cakap apa? Sekarang akhirat berita, dunia nyata. Nanti bila kita mati, dunia jadi berita. Dulu saya pernah jadi somebody, saya pernah jadi sekian-sekian. Tapi bila akhirat, inilah dia penentu dia tuan-tuan. Sebab itulah hari ini tuan-tuan rahmati Allah, umur kita, hari ini kita berada pada umur yang kedua tuan-tuan. Kita tak lama lagi nak pergi umur yang ketiga. Baru ni kita tengok ustaz tu alhamdulillah elok ceramah tuan-tuan. Dia kata nak minum air sekejap. Saya batuk hari ini tak sihat. Dia pun tak tahu hari itu kuliah dia terakhir dah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kita semua bangga dia meninggal dunia dengan husnul khatimah. Kita dengar berita sahabat kita meninggal dunia daripada jatuh pesawat tuan-tuan. Masya Allah, semoga Allah rahmati ruh mereka tuan-tuan. Di antara mereka ada yang hafiz Quran. Allah kekalkan jasad dia tak terbakar tuan-tuan. Sepatutnya mengisahkan kita betapa hafiz Quran ni kalau dekat dunia pun api tak mampu bakar jasad dia tuan-tuan. Ke akhirat confirm api neraka tak boleh bakar tubuh badan, terutama lidah yang membaca Quran. Lidah yang banyak menyebut nama Allah tak akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ini kehidupan yang realiti. Nabi-Nabi risau tentang benda ni. Kita relax. Nabi-Nabi Muhammad SAW tiap-tiap malam menangis. Saya bawa balik daripada haji tuan-tuan, hairan. Nabi kita ni tak ada tempat yang Nabi tak pernah berdoa untuk umat ini. Tuan-tuan mulia, satu hari tuan-tuan, Nabi, seorang sahabat dipanjat ke atas bukit tuan-tuan. Masya Allah. Bukan. Kisah waktu kami di Padang Arafah baru ni tuan-tuan, masa kita buat haji. Nak cerita pada kita betapa Nabi SAW ni betapa risaunya, concern tentang kita tuan-tuan. Kita hari ni tak risau. Kita buat dosa, kita rasa esok kat akhirat semua beres. Kita buat dulu dosa kat dunia banyak-banyak, kat akhirat nanti semua beres. Ada orang dia tak buat dosa, tapi dia tak beramal juga. Dia habis masa macam tu je. Pagi habis, duha habis, tak buat. Witir pun dia tak buat, tahajud pun tak buat. Dia tak kacau orang, tapi di dalam kerugian. Sebab ulama' kata umur lepas umur 40 ni, sesaat kita rugikan, sama macam kita merugikan ratusan tahun daripada umur kita sebelum umur 40 tahun. Ulama' kata sangat signifikan. Sebab itu semua Nabi-Nabi jadi Nabi pada usia 40 tahun. Usia kematangan, satu orang dah boleh timbang. Aku ni nak senang apa sangat, aku pernah tengok ramai orang senang di dunia. Tak senang pun dia sebenarnya. Nampak macam senang. Nampak sonang kata orang Negeri Sembilan. Tapi sebenarnya tak senang. Akhiratlah kesenangan yang hakiki. Sebab kesenangan dunia ni, sesenang mana pun mati ada depan kita. Hebat macam mana pun bila ada mati, tak tenang tuan-tuan. Tak bahagia kita. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita tengok sejarah tuan-tuan. Disebutkan oleh
Imam Al-Haddad, kita secara umumnya telah berjanji dengan Nabi SAW bila masuk umur 40 tahun. InsyaAllah Ta'ala kita akan gulungkan tilam kita. Ini orang dulu-dulu tuan-tuan. Gulung dah tilam tu. Ikat tilam dah. Tak nak tidur atas tilam dah. Dia tidak akan tidur melainkan waktu tersangat mengantuk. Sebab masa dia dah tak ada. Dia sangat kurang. Dia dah kena buat persediaan nak balik. Macam orang nak pergi airport tuan-tuan. Ada flight besok hari. Pukul 5 pagi esok. Malam ni. Kalau saya ajak ceramah pun dia kata minta maaf Ustaz. Tak boleh dengar ceramah Ustaz. Saya dah nak pergi balik ni. Saya kena persiap. Saya kena ada airport awal. Saya takut saya terlepas miss flight. Tuan-tuan kita ni nak balik ke alam akhirat. Bila-bila masa je daripada sekarang tuan-tuan. Allah boleh jemput. Tapi syaitan tipu kita. Imam Al-Haddad kata, yang menghalang kita beribadat ni ada 4 perkara tuan-tuan. Penghalang ibadat, sawariful ibadah ni ada 4. Yang pertama, kejahilan. Betapa jahilnya kita tentang akhirat. Kita kata tak apa, kita enjoy dulu di dunia, kita buat apa yang kita nak buat, nanti ke akhirat, kita tanggunglah segala-galanya. Saya selalu menggambarkan orang yang begini tuan-tuan, dia seperti satu orang tak pandai berenang. Tak pakai pula life jacket. Dia tahu laut tu dalam. Dia tak reti berenang. Dia kata tak apalah, saya hadap je lah. Saya terjun, lepas tu saya tengoklah apa akan berlaku. Kalau dia lemah tuan-tuan dalam laut, tak apa. Lemas sekejap, lepas sejam mati tuan-tuan. Tapi terjun ke alam akhirat tanpa persiapan, dia tak ada lagi istilah nak patah balik, nak reverse balik ke alam dunia, tak ada lagi dah tuan-tuan. Menanggung kesengsaraan sampai bila-bila tuan-tuan. Akhirat ni begitu panjang. Sampai Imam Ghazali kata apa? Kalau dipenuhkan dunia dengan biji-bijian, setiap 1000 tahun datang burung ambil. Satu hari nanti dunia akan kosong daripada biji-bijian, tapi kehidupan akhirat, habis biji-bijian tu pun tak habis lagi kehidupan akhirat kerana dia selama-lamanya. Maka tuan-tuan mulia, kejahilan ni menyebabkan kita ni Masya Allah. Ibadat pun main-main. Kawan-kawan saya cakap, ada setengah orang cakap kat Ustaz, kami nak semayang ni pun dah mujur Ustaz. Ada orang cakap gitu kan. Kami nak semayang ni pun mujur. Ustaz jangan cakap tu, kan kami tak semayang pula. Syaitan tipu kita. Untuk buat kerja dunia, kita sungguh-sungguh. Kita particulars. Ini I nak pintu ni mesti perfect ya. Jangan kurang-kurang ya. Pasal mozaik betul-betul rumah I ni, rumah I nak duduk ni Masya Allah. Tapi kenapa untuk urusan agama, urusan akhirat lebih kurang sudahlah. Padahal benda ni kita nak pakai di sana. Kat sini semua nak tinggal ni. Hak dunia kita particulars, akhirat kita lebih kurang sebab kita tak nampak. Tuan-tuan mulia, Imam Haddad mengatakan penghalang untuk kita maju dalam beribadat pada Allah. Di dunia ni walaupun kita tahu hakikat dunia ni sementara, kita kena balik, kita kena buat persiapan, tapi ada penghalang dia. Iaitu kejahilan. Ubat dia adalah ilmu. Tetapi Imam Malik rahmatullahi alaih bagi tahu, kami dapati kebanyakan ulama di zaman kami 40 tahun mereka ambil masa menuntut ilmu. Daripada umur setahun sampai umur 40 mengaji tuan-tuan. Daripada umur 40 sampai mati tuan-tuan adalah masa untuk beramal. Persiapan mati, persiapan akhirat, persiapan nak balik kampung. Macam mana kita nak balik Pulau Pinang time cuti. Baru ni tuan-tuan, orang nak balik mengundi baru ni tuan-tuan, Masya Allah. Kereta kena siap, kita kena fit. Anak-anak semua dah siap. Kadang-kadang persiapan malam semalam bersiap, pagi tadi tak siap-siap lagi. Punya lama persiapan nak balik kampung dunia je tuan-tuan. Apatah lagi persiapan nak balik kampung akhirat. Saya selalu beritahu daripada muka pintu kubur sampai pintu syurga walaupun nampak dekat. 100,000 tahun kita menjalani perjalanan tadi tuan-tuan. 100,000 tahun akhirat. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia tuan-tuan. Kenderaan apa kita nak naik, makanan apa kita nak makan, air apa kita nak minum, apa yang meneduhkan kita tuan-tuan. Orang yang beriman, mereka tak akan mengalami sikit pun kesusahan di hari akhirat. Tapi orang yang deraka pada Allah, banyak bebanan, banyak kesusahan, dia akan menyesal di atas segala kesilapan dia, tapi penyesalan yang tidak berguna lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan mulia, kita kena rawat kejahilan kita ni. Tak ada istilah terlambat. Ulama dulu ada yang mula start mengaji. Imam Ibn Hajar umur 40 tahun baru masuk madrasah tuan-tuan. Nak mengaji, takut mati dalam keadaan jahil. Yang kedua, penghalang ibadat kita tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian. Yang menghalang kita nak beribadat ni adalah tulul amal, panjang angan-angan. Rasa banyak lagi benda kita boleh buat.
kerja dunia kita ni, kita rasa macam boleh lagi. Sebenarnya tak ada benda dah. Sekarang berehat, tumpu masa beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita kena imbang dunia akhirat. Tapi sebelum 40 kita dah pulun dunia, lepas umur 40, Nabi SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun wafat. Umur Nabi. Umur Sayyidina Abu Bakar pun 63 tahun. Umur Sayyidina Umar pun 63 tahun. Umur Sayyidina Uthman 80 tahun. Maknanya kalau kita dah umur 40 tahun, macam dulu saya, masa kecil-kecil, kita tengok orang umur 50 tahun, kita kata pakcik ni atuk dah. Sekarang ni orang panggil kita atuk pula tuan-tuan. Dah tua sangat dah kita ni. Tapi Masya Allah, angan-angan kita tak habis lagi. Syaitan yang membuai kita ni tuan-tuan. Angan-angan ni menyebabkan kita akan tambah dosa, tambah kelalaian, tambah maksiat dan angan-angan ni menyebabkan kita ni tak buat apa-apa persediaan. Sampai malaikat maut datang, bagi salam kat rumah kita, barulah hari itu kita baru teringat nak buat apa-apa tuan-tuan. Dan masa dah terlambat. Yang ketiga Masya Allah, dia kata penghalang daripada untuk kita mentaati Allah Ta'ala ni tuan-tuan, adalah makan benda yang haram tuan-tuan. Sebab itu kita ni hati-hati. Kadang-kadang kita tak ada niat nak makan benda haram pun termakan. Bukan senang tuan-tuan. Ibadat kita, cahaya kita dah dapat, kekuatan iman yang kita dah dapat, ketakutan pada Allah yang kita dah dapat, tiba-tiba hilang seketika hanya sesuap makanan yang haram atau sebiji nasi yang bukan daripada hak kita termasuk dalam perut kita. Tiba-tiba jadi malas ibadat. Tiba-tiba jadi hilang semangat. Sebelum ini Alhamdulillah. Dah rajin pergi haji, Alhamdulillah kita dah dapat semangat. Kan? Pergi haji. Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan yang terakhir sekali, benda yang menghalang kita nak beribadat pada Allah adalah dha'ful iman. Kata kelemahan iman. Sebab itu Syekh Ilyas Kandahlawi rahmatullah alaih, ulama kita Masya Allah, dia beritahu apa? Hari ini penyakit umum umat akhir zaman ni, penyakit lemah iman belaka tuan-tuan. Bila lemah iman, lemah amalan. Lemah semangat nak beribadat. Walaupun nak ambil wuduk, kita tahu lepas habis batal air semayang, ambil wuduk benda mudah je. Tapi bila iman lemah, memang tak boleh buat hari tu. Nak ambil wuduk, lepas kita buang air besar, buang air kecil, nak ambil wuduk pun berat. Sedangkan orang dulu, kenapa istiqamah ambil wuduk tuan-tuan? Kerana kami nak mati dalam keadaan berwuduk. Itu alasan dia. Kita hari ni tak apalah, wuduk sunat je. Kan? Batal wuduk, kan dekat nak waktu semayang, saya ambil wuduk. Orang dulu, dia membayangkan hari ni hari terakhir saya hidup, saya nak mati dalam keadaan berwuduk pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan saya tak menanggung hadas. Tuan-tuan mulai, bila iman lemah, kita mencari-cari ruang untuk tinggalkan perintah Allah Ta'ala. Dan kita mencari alasan untuk buat maksiat. Nak menghalalkan dosa yang kita buat. Nak mengharuskan, cari alasan, pusing-pusing, oh jumpa dalil, Masya Allah. Jadi saya boleh buat benda ni. Sebab ada dalil. Ataupun tak ada dalil yang nyata pun. Tak sahih pun dalil tu. Jadi saya boleh buat. Nak menghalalkan benda yang haram yang kita dah buat tuan-tuan. Sebab itu penyakit lemah iman ni perlu diperkuatkan. Kena rajin duduk dalam majlis iman. Rajin cakap kebesaran Allah. Rajin wiridkan kalimah la ilaha illallah. Rajin berzikir. Rajin baca Quran. Dan paling besar sekali tuan-tuan, untuk mengingatkan kita, menguatkan iman kita adalah banyak ingat mati tuan-tuan. Jangan duk ingat orang mati je mati. Kita pun akan mati. Kalau sehebat baginda sallallahu alaihi wasallam pun, yang orang yang paling Allah sayang pun dah meninggalkan kita, meninggal dunia, kita yang bukan siapa-siapa ni tuan-tuan. Kalau orang nabi-nabi dulu dibagi pilihan, nak mati hari ni ke nak mati kemudian. Tapi untuk orang macam kita, sekali malaikat maut datang, saya tak akan balik melainkan saya bawa orang ni bawa balik roh dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, Imam Malik rahmatullahi alaihi beritahu apa? Kami dulu umur 40 tahun kami akan mengaji, dan habis umur 40 tahun kami akan siap masa untuk beribadat, untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi beritahu, Masya Allah, Imam Syafi'i ni bila masuk umur 40 dia dah mula start pakai tongkat tuan-tuan. Ini Masya Allah, kalau boleh diamalkan tuan-tuan. Orang tanya kenapa Masya Allah tuan guru pakai tongkat? Saya kata untuk mengingatkan bahawa bahawasanya mati dah dekat dengan saya. Orang pakai tongkat. Masya Allah, kita hari ni nampak jauh. Sebenarnya kubur kita bawah tapak kaki kita je tuan-tuan. Paling dekat. Kan? Kubur kita ni paling dekat dengan kita. Angan-angan kita jauh. Kubur kita depan mata kita.
Jadi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita peluang ni tuan-tuan untuk kita membina kehidupan akhirat kita sekarang ni tuan-tuan. Nak bina syurga, nak bina kubur, nak bina mahsyar, nak bina sirat, nak menyenangkan kita. Dan kalau kita orang lelaki tak mula tuan-tuan, sebenarnya anak isteri kita di rumah dalam juga kerugian. Kita ini lalai, bukan kita lalai seorang yang rugi, kita sedang merugikan seluruh keturunan kita tuan-tuan. Kan? Kita tak sembahyang seorang tak apa. Tapi anak cucu kita pun tak akan sembahyang tuan-tuan. Habis keturunan kita semua bersama. Orang lain keturunan dia semua masuk syurga tuan-tuan. Tapi kalau kita masih lagi berangan-angan tuan-tuan, panjang cerita-cerita, akhirnya akan menyebabkan masya-Allah kita menangguh-nangguhkan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kesan dia tuan-tuan dan rahmati Allah, akhirnya kita akan menanggung kerugian bahkan keturunan kita semua anak cucu kita ni. Di hari kiamat saling laknat melaknat. Ibu dengan suami dengan isteri laknat. Abanglah tak ajar kami dulu. Ke akhirat tak ada lagi dah sayang. Ayah pula cakap ke anak, engkau dengan anak tak dengar cakap abah. Dulu abah dalam kubur kau tak hantar pun pahala. Anak pula cakap abah tak ajar kami agama. Abah zalim, masya-Allah. Ke akhirat saling kutuk mengutuk, masya-Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan mulia, hari ini kita kena buat keputusan. Dengan peluang yang Allah Ta'ala bagi ni, masya Allah kita kena merancang kehidupan macam mana kita merancang kehidupan dunia. Saya akan begini sekian pada umur 40 tahun, umur 60 saya akan sekian-sekian. Begitulah juga urusan akhirat, kita kena rancang tuan-tuan sungguh-sungguh. Dan tidak ada istilah terlewat. Syaitan ni ditipu kita, ulama kata 7 lapisan penipuan di dunia ni. Masya Allah. Yang pertama, dia akan halang kita beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi kita cakap syaitan, jangan. Aku memang sayang kat kau. Kau memang seperti dengan aku. Aku tahu. Yang faham jiwa aku, kau seorang je. Waliyazubillah. Mudah-mudahan tidaklah. Tetapi kita cakap kat syaitan, kau kena bagi juga aku peluang nak beribadat. Walaupun aku ni, Masya Allah, pendosa, tapi pendosa pun nak ke syurga juga. Kita cakap gitu. Syaitan kata, tak apalah, aku bagilah peluang sikit kat engkau. Kan? Nak solat, nak apa semua. Biasanya dah masuk umur 40 ni Allah bagi kita sifat inabah. Rasa nak balik, rasa nak kembali. Semua orang ada fitrahnya begitu tuan-tuan. Allah Ta'ala saja bagi kita lepas umur 40 ni, kita bukan maju, kita makin reverse sebenarnya. Kekuatan kita makin reverse, tangan kita makin lemah, lutut kita makin lemah, gigi kita pun makin goyang dah tuan-tuan. Rambut pun semua dah makin putih. Color lah macam mana pun rambut tu, tetap juga putih tuan-tuan. Saya pun dah jemu juga dah nak mengala janggut dia tuan-tuan. Dah memang putih, nak macam mana? Color lah macam mana pun. Allah nak tunjuk engkau tu memang dah tua pun. Makin lemah. Nak pegang gelas pun kadang-kadang jatuh tuan-tuan. Sebab tu Imam Syafi'i pakai tongkat, nak ingatkan aku dah tua dah. Tak lama dah, ingatkan diri kita, tak lama dah kita nak pergi. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang yang besar ni untuk kita memuhasabah diri kita. Apa yang kita nak capai dalam diri kehidupan kita ni tuan-tuan. Kita masuk umur 40 dan apa perancangan kita untuk kehidupan akhirat kita. Perancangan untuk diri kita di alam sana. Jadi syaitan kata, tak apalah, aku bagilah peluang kau sikit. Jangan kau rugi sangat. Walaupun kalau boleh aku nak kau rugi betul-betul. Jadi dia pun bagi peluang. Tapi syaitan kata, alang-alang buat aku buat asal-asal sudahlah. Orang Indonesia kata asal-asalan sudahlah. Asal buat. Lepas tu sembahyang laju-laju ya. Jangan tamak ninah ya. Baca Quran pun asal baca je. Janji boleh baca. InsyaAllah. Zikir pun asal berzikir. Doa pun asal doa. Istighfar pun asal kau istighfar sudahlah. Kita cakap kat syaitan, mana boleh bang? Kan bro? Mana boleh? Mana ada ibadat Allah terima dalam keadaan tak sempurna? Allah Ta'ala itu maha sempurna. Masya Allah. Rupanya jauh lagi perjalanan tu. Masya Allah. Mana ada ibadat yang Allah telah terima kalau tak khusyuk, tak betul-betul, bacaan Quran tak sempurna, mana Allah terima. Jadi saya nak belajar sampai sempurna insya-Allah Ta'ala. Tetapi tiba-tiba Masya Allah datang pula bisikan yang ketiga. Dia kata, engkau dulu memang tak pandai, tapi sekarang bila engkau dah cuba-cuba, belajar-belajar, lama-lama engkau dah jadi pandai sekarang, kata syaitan. Engkau dah halim sekarang. Engkau dah warak sekarang, Masya Allah. Syaitan lupakan kita sejarah kita 40 tahun dulu. Kita macam-macam, baru nak jadi baik ni, baru nak berhijrah ni. Orang pun panggil kita ni orang hijrah, Masya Allah. Saya baru nak hijrah. Sekarang banyak orang cakap saya baru hijrah Ustaz. Alhamdulillah, satu benda yang besar.
Itu pun satu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Saya ucapkan tahniah pada orang yang dah berhijrah, yang dah berubah tuan-tuan. Sebab kita pun kalau tak nak berubah pun kena berubah juga. Kena berhijrah juga. Kena tutup aurat juga. Kita kena buat juga satu hari nanti. Benda yang kita rasa hari ni, benda tu tak penting, satu hari nanti akan jadi penting bagi kita. Akan menyesal di hari kiamat. Lagi lambat kita berhijrah, lagi menyesal kita tuan-tuan. Tetapi syaitan tipu pula. Tadi dia kata subat lebih kurang. Sekarang bila kita dah buat betul-betul, dia kata dalam ramai-ramai orang kat sini ni, engkau lah yang paling, aku rasa, aku respect lah kau punya ibadat. Quran kau pun boleh sedap sekarang ni, tajwid kau pun bagus. Kau punya baca Quran, aku tengok sembahyang kau pun makin khusyuk lah. Lepas tu kita cakap pula kat syaitan, syaitan jangan. Aku baru nak sikit ni, dapat nak menyawa sikit, nak kenal Allah Ta'ala ni. Tolong jangan rosakkan ibadat aku, boleh tak? Dan aku nak pandangan Allah aja pada aku sekarang ni. Aku dulu selama ni aku pentingkan pandangan manusia. Sekarang aku nak Allah pandang aku, sudahlah. Allah terima aku sebagai hamba-Nya, sudahlah. Nabi mengaku aku sebagai umat dia pun sudahlah. Syaitan kata hebat betul kau punya takwa, warak kau ni. Sampai tipu daya aku macam tu hebat pun kau masih lepaskan lagi, masya-Allah. Ini syaitan punya Allahu akbar. Dia cerdik tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena sekat dia punya perjalanan tu tuan-tuan. Nak sekat perjalanan syaitan ni mudah je. Taat pada Allah setiap masa. Jangan biar diri kita ni lalai walau sesaat. Berzikirlah kita. Nabi kata matilah engkau dalam keadaan lidahmu basah menyebut nama Allah Ta'ala. Banyak sebut nama Allah. Paling yang menghalang syaitan untuk menguasai kita adalah zikrullah. Banyak zikir pada Allah. Banyak selawat pada Nabi. Banyak istighfar. Istighfar banyak-banyak. Allah boleh ampunkan semua dosa kita tuan-tuan. Maka hadirin rahmati Allah sekalian, Allah tu Maha Pengampun. Bila kita dah buat baik macam tu, syaitan kata, Masya Allah, berkat ilmu kamu, berkat ketakwaan kamu, kamu terlepas daripada tipu daya aku. Memang kau baguslah. Kita kata minta maaf syaitan, bukan saya yang selamatkan diri saya. Saya tak buat dosa pun bukan kerana saya bagus, bukan mak ayah saya orang bagus, bukan kerana saya duduk di tempat yang bagus, kerana semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Allah yang selamatkan aku. Tanpa pemeliharaan daripada Allah. Sebab itu doa yang Nabi ajar pada kita. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kau biar kami mengurus diri kami ni, hati kami ni, amalan kami walau sedetik ya Allah, walau sekelip mata. Kalau kau serahkan kami, uruskan hati kami ni, ya Allah, engkau menyerahkan kami kepada dosa dan maksiat. Kami akan banyak buat silap kalau kami jaga hati kami, ya Allah. Tolong jaga hati kami, tolong jaga ibadat kami, tolong jaga mulut kami, tolong jaga mata kami, tolong pelihara telinga kami, tolong jaga keturunan kami. Hari ini kita nak mati tuan-tuan, apa doa tuan-tuan untuk keturunan tuan-tuan? Kerisauan Nabi-Nabi sebelum dia mati adalah, ya Allah, jangan keturunan aku seorang pun mati dalam keadaan murtad, ya Allah, yang terkeluar daripada Islam. Nabi Ibrahim doa pada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikan negeri kami negeri aman, masya-Allah. Nabi Ibrahim pun ada doa untuk negara. Kita pun tak salah, hari merdeka doakan untuk negara kita kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, keharmonian. Nabi Ibrahim pun buat. Nabi Muhammad pun sayang negara dia. Nabi keluar daripada Mekah dalam keadaan menangis. Nabi doa pada Allah supaya kami mencintai Madinah lebih daripada mencintai Mekah. Tak salah kita berdoa. Tapi ada benda yang lebih besar daripada kita sayang pada negara kita, adalah kita kena sayang generasi kita. Wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunan aku daripada menyembah patung, ya Allah. Menyembah berhala, ya Allah. Tak ada jaminan, tuan-tuan. Hari ini kita dengar macam-macam ajaran sesat keluar depan mata kita ni, tuan-tuan. Belum kita mati lagi. Daripada kecil dulu aku tak pernah dengar lah Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Aduh, tak pernah dengar, bang. Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Tapi kalau tak ada kemaluan macam mana pula, ya tak? Macam mana ada ahlul bait, keturunan Nabi, Hasan, Hussein, Fatimah semua tu? Mari daripada mana? Takkan mari daripada langit. Istilah tentu Siti Khadijah yang mengandungkan dia. Macam-macam benda hak tak masuk akal pun. Ini zaman kita, zaman anak cucu kita esok. Zaman keturunan kita akan datang. Gembira ke kita dalam kubur kalau kita mati dapat tahu seorang cucu kita keluar daripada Islam. Nabi Adam dekat langit sekarang sedang menangis bila dapat tahu dalam dunia ni anak cucu aku yang ingkar pada Allah daripada 5 bilion, 7 bilion tuan-tuan, 1.5 bilion saja yang kenal Allah, yang beriman pada Allah, 5 bilion lebih lagi anak cucu Nabi Adam kufur pada Allah Ta'ala. Nabi Adam tak happy pun tuan-tuan. Nabi jumpa Nabi Adam dekat langit sana,
Nabi Adam sedang menangis terhadap keturunan-keturunan dia ingkar pada Allah Ta'ala, malu dia. Atuk dulu buat satu je salah dosa. Bukanlah dosa, kesalahan. Termakan buah khuldi, tapi anak cucu atuk bukan main lagi dekat dunia. Sembah patung pula. Ya Allah. Tuan-tuan boleh, kalau tak didik betul-betul anak cucu ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi Allah Zakaria AS sebelum meninggal dunia, apa dia dirisaukan? Wahabli min ladunka waliya. Ya Allah, kurniakan anak aku seorang wali, ya Allah. Seorang Nabi, ya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak yang akan meneruskan legasi ibadat aku, dakwah aku, nubuah aku ni, ya Allah. Nabi-Nabi ni berjuang untuk agama, bermati-matian. Masa diri, harta dia semua untuk Allah dan Rasul. Untuk akhirat, untuk bawa umat kenal Allah, bawa manusia pada Allah. Sebab itu Nabi-Nabi sebelum risau, takut. Nabi Zakaria waktu itu, isteri dia belum beranak lagi tuan-tuan. Dah umur 80 tahun. Kenapa isteri saya tak beranak? Saya bukan risau tak ada keturunan. Saya risau nanti terputus perjalanan dakwah kami, ya Allah. Terputus perjalanan ibadat kami, ya Allah. Takut dalam dunia tak ada orang nak sembah Allah dah. Itu kerisauan Nabi-Nabi. Sehingga Nabi Allah Yaqub AS sebelum meninggal dunia, dia kumpul anak cucu dia. Walaupun dia tahu anak cucu Nabi-Nabi tak akan iman dia lemah tuan-tuan. Takkan anak cucu Nabi akan syirik pada Allah. Tetapi Nabi Yaqub tahu dalam bab iman ni syaitan boleh sesatkan kita walau sesaat. Boleh pesongkan hati kita daripada beriman pada Allah kepada ingkar pada Allah Ta'ala. Sebab itu dia kata, maza ta'buduna min ba'di. Sebelum Abah pejam mata buat kalian terakhir, Abah nak tanya semua anak cucu Abah yang kumpul ramai-ramai tepi katil Abah, maza ta'buduna min ba'di. Selepas Abah mati nanti, Tuhan mana yang kamu nak sembah nak? Soalan ni nampak macam tak relevan tuan-tuan. Tapi inilah kerisauan seorang Nabi. Risau anak cucu esok, semayang ke tak anak cucu kita ni. Habis tu dah risau tuan-tuan, tak cukup risau, kena doa pada Allah Ta'ala. Selamatkanlah keturunan kami, ya Allah. Peliharalah iman mereka, ya Allah. Sebab hari ni tuan-tuan, kita duduk dalam masjid ni tuan-tuan, berkat doa siapa ni tuan-tuan? Berkat doa nenek moyang kita. Dan lebih besar lagi tuan-tuan, adalah doa daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Masa kita pun dah panjang sikit, saya nak ambil masa sikit tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan dah baca Allah, waktu kami pergi haji tuan-tuan, di penghujung nak balik daripada haji ni kami, Allah Ta'ala bagi kepada saya nampak kasih sayang baginda Muhammad SAW kepada kita. Kalaulah tak ada Nabi ni tuan-tuan, untuk backup kita, tak tahulah ke mana esok di alam akhirat kita nak pergi. Kita akan meraba-raba di alam akhirat tuan-tuan. Tapi bujur kita ada pembimbing, pemimpin, penyelamat tuan-tuan. Ulama kata satu berita gembira kepada kita ketika mana menafsirkan ayat thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Umat Nabi ini terbagi kepada 3 golongan. Kami wariskan agama Islam ni, akidah ini kepada 3 golongan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Faminhum zalimun li nafsihi. Paling ramai umat Nabi ini menzalimi diri sendiri. Dia tahu dia akan susah di akhirat, tapi sengaja dia buat salah. Sengaja dia buat dosa. Saya cakap dengan kawan-kawan, kalau kita cek dekat JPJ, saman kita dah 50, tak bayar lagi. Adakah kita berani nak tambah lagi saman-saman yang lain? Dosa kita dalam buku kita dah penuh. Sekarang ni, adakah kita berani umur 40 tahun nak tambah-tambah lagi dosa kita? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umat ni, golongan pertama, mereka ni banyak menzalimi diri mereka sendiri. Tetapi tuan-tuan mulia, kita jangan terlalu takut sehingga syaitan kadang-kadang dia akan timbulkan rasa kecewa dan putus asa sehingga kita tak nak buat apa-apa. Dah ustaz cakap gitu, saya pun jadi takut. Maulana Hilmi lah punya pasal, dia cakap cerita sangat bab tu. Saya pula jadi takut dah. Akhirnya saya pun malas buat ibadat. Sebenarnya tuan-tuan mulia, orang yang menzalimi diri dia pun masih ada peluang nak selamat tuan-tuan. Kenapa? Ulama kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu beritahu, umat Nabi yang berdosa ni, yang zalim ni, yang buat zalim pada diri sendiri, semuanya akan disyafaatkan oleh Nabi SAW untuk masuk ke syurga. Sebab tu kita kena ubah mentaliti kita. Syaitan duk bisik, engkau ni ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Sekarang ubah. Aku ahli syurga, aku ahli syurga, aku ahli syurga. Aku orang baik. Aku umat Nabi. Aku nak belakang Nabi hari kiamat nanti. Aku nak duduk dekat dengan Nabi di akhirat nanti. Kalau boleh syurga aku sebelah dengan rumah aku sebelah dengan syurga Nabi. Kita kena positifkan diri kita. Tukar. Selama ni syaitan kata engkau ni jahat, engkau ni tak guna, engkau ni ahli neraka. Syaitan tipu kita tuan-tuan. Sedangkan Nabi akan syafaatkan semua umat dia nanti di hari kiamat
Siapa yang pernah menzalimi diri. Wa minhum muqtasid. Ada umat Nabi ni, dia tahu dia nak mati pun, dia masih lagi tengah-tengah tuan-tuan. Separuh-separuh. Sekejap, seminggu okey, 3 minggu pula tak okey pula. Lepas tu kan start jadi baik balik. Lepas tu buat nakal balik. Lepas buat baik, buat jahat. Lepas buat jahat, buat baik pula. Allah terima ke ustaz taubat saya ni? Allah terima tuan-tuan. Tapi golongan kedua ni, yang separuh-separuh okey ni, akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Bolehlah masuk syurga, aku kesian kat kau, masuk. Tapi golongan yang paling istimewa sekali di kalangan umat Rasulullah SAW yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab adalah golongan yang berkorban untuk agama Allah Ta'ala tanpa henti tuan-tuan. Dia berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Dalam dakwah dia nombor 1. Dalam ibadat dia nombor 1. Dalam khidmat dia nombor 1. Dalam mengaji dia nombor 1. Dalam khidmat mak ayah dia nombor 1. Kebajikan untuk umat dia nombor 1. Ke depan sekali tuan-tuan. Orang ni akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan berita gembira daripada Nabi SAW untuk kita semua supaya kita ni bersemangat. Nabi SAW beritahu di kalangan umat aku 70,000 orang akan dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah, kita rasa, banyak tu Ustaz, 70,000. Saya kata banyak. Sahabat Nabi saja pun dah 124,000 orang tuan-tuan. Mana sahabat Nabi semua tu dia dah tapau semua dah. Tak masuk tabi'in lagi, Imam Syafi'i, Imam Malik apa semua tu. Kalau masuk sekali tu, memang dah terlebih dah kota tu tuan-tuan. Tapi kerana sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW. Kenapa? Baru ni masa di Madinah, saya tak habis cerita tu. Di Madinah tuan-tuan, kita pergi ke perkampungan Bani Haram, kami naik ke Gharis Sajadah. Bukit tempat Nabi bersujud dengan sujud yang begitu panjang sebab Allah telah turun berita gembira daripada Nabi SAW. Nabi menangis, minta Allah ampunkan umat ini, Allah selamatkan umat dia, Allah Ta'ala bagi hidayah pada umat dia. Sehingga Nabi menangis sampai Allah hantar Jibril AS. Yang pertama, wahai Jibril, sukakan hati, gembirakan hati kekasih aku. Inna Allah yuqri alika salam, Allah kirim salam pada kamu, wahai Muhammad SAW. Nak bagi Nabi happy. Sebab Nabi menangis teruk sangat malam tu, sedih tentang kita semua tuan-tuan. Risau tentang kita, takut di hari akhirat kita susah. Nabi yang faham benda ni tuan-tuan, kita tak faham. Yang kedua tuan-tuan, Masya Allah, Jibril AS beritahu, wahai Muhammad, sekarang Allah tanya pada kamu, apa yang kamu nak Allah buat pada umat kamu. Kamu nak macam mana? Nak design macam mana yang Allah Ta'ala nak? Jibril AS pun, Nabi Muhammad pun cerita begini. Aku nak umat aku selamat, aku nak umat aku bahagia, aku nak umat aku semua dapat masuk syurga, semua begini-begini, cerita pada Allah Ta'ala. Jibril AS pun bagi tahu pada Allah SWT. Wahai Jibril, turun semula ke dunia. Beritahu kepada Muhammad SAW, Inna sanurdika fi ummatika wa la nasuk. Kami berjanji akan menggembirakan umat kamu, menggembirakan hati kamu, redhakan kamu dalam soal umat kamu, dan kami tak akan kecewakan kamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan bagi sehingga kamu redha. Tuan-tuan boleh dapat ayat ini tuan-tuan, dapat berita gembira ini. Nabi sujud dengan sujud yang sangat panjang sehingga sahabat yang duduk tepi dia ni menyangka jangan-jangan Nabi SAW telah wafat dalam sujud tuan-tuan. Happy sangat bila Allah bagi jaminan, Muhammad, kamu jangan risau, umat kamu semua akan dijamin oleh Allah masuk ke syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW bila sampaikan berita gembira tentang syurga ni, seorang sahabat bangun, Uqasyah, ya Rasulullah, doakan Uqasyah termasuk 70,000 yang akan dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi kata, wa anta minhum. Engkau sebahagian daripada mereka itu. Kalau saya dapat berita ni tuan-tuan, malam ni tak tidur tuan-tuan. Besok pagi happy, ya Allah, menggeliat bangun pagi. Masya Allah, duduk depan cermin. Aku ahli syurga, Masya Allah. Tapi kita ni tak ada satu pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam hadis itu, Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain. Di hari kiamat nanti 70,000 umat ini masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi SAW beritahu, ma'akulli alfin alfun. Bersama dengan setiap 1,000 tu Allah nak hiburkan hati kekasih dia. Bukan kerana kita bagus tuan-tuan. Ini semua berkat Nabi belaka tuan-tuan. Kalau nak berterima kasih pada Rasulullah, sekarang masa dia. Bukan di hari kiamat esok jumpa Nabi, terima kasih. Tak. Sekarang masa dia tuan-tuan. Sekaranglah amalkan sunnah Nabi. Teruskan perjuangan dakwah Nabi. Sekaranglah masa nak selawat pada Nabi. Sekaranglah nak amalkan sunnah Nabi. Nak bangga dengan Nabi. Nak cerita tentang Nabi Muhammad pada umat, pada anak kita. Sekaranglah masa dia. Bukan di hari kiamat esok jumpa Nabi, terima kasih Rasulullah. Itu bukan terima kasih. Sekarang terima kasih pada Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, Nabi kata, Allah Ta'ala nak hiburkan hati aku ni tuan-tuan
di sebalik setiap 1,000, Allah Ta'ala lipat kali gandakan 1,000 kali 1,000. Daripada 70,000, berarti 4.9 bilion umat Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, berkat syafaat Rasulullah SAW. Tak cukup lagi. Allah Ta'ala kata, ini bahagian aku pula. Aku nak tambah lagi, supaya engkau redha wahai kekasihku, ma'athalathi min hathayatir rahman. Kalau hadis cari hathayatir rahman, raupan ataupun genggaman daripada genggaman Ar-Rahman. 3 kali Allah ambil lagi umat Nabi masuk dalam syurga. Ambil lagi masuk dalam syurga. Ambil lagi masuk dalam syurga. Sebanyak bilangan yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita pun tak tahu. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah, satu benda yang ajaib waktu kami pergi di Arafah baru ni tuan-tuan, saya terbaca satu riwayat tuan-tuan yang dikarang oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, Habib Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, abuya kita. Dia menulis dalam kitab dia Khasais Al-Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita hari ini bersemangat tuan-tuan. Saya tak nak tuan-tuan balik dengan sedih. Nak balik dengan semangat. Masya Allah, kita ni ahli syurga, kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kita ada Nabi yang akan membantu kita di hari kiamat. Tapi takkanlah nak harap Nabi je. Kita pun kena buat juga. Kan? Kita pun kena berusaha juga. Biar Allah Ta'ala tengok kita ni layak dapat syafaat paling awal. Sebab ada orang dapat syafaat ujung-ujung. Kita nak syafaat. Inna awal nas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang paling utama akan ditunjuk oleh Nabi. Orang ni aku nak bagi syafaat dulu adalah aktsaruhum alayya salatan. Umat yang paling banyak di dunia ni basah lidah dia berselawat pada Nabi SAW. Tadi hari Jumaat, berapa ribu kita selawat pada Nabi SAW. Masing-masing boleh muhasabah diri. Tuan-tuan boleh akhir sekali tuan-tuan, kisah terakhir. Di mana pada hari Muzdalifah tuan-tuan, pada satu hari. Hari Muzdalifah, masa Nabi menunaikan haji, Nabi SAW tengok waktu itu tuan-tuan, Masya Allah. Bertumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan Nabi sangat senyum. Wajah Nabi pada hari itu nampak gigi geram Nabi putih keputihan, Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi. Adhakallahu sinnak ya Rasul. Semoga Allah mengekalkan senyuman ini ya Rasulullah. Semoga Allah senyumkan Tuan selama-lama. Kami tengok Tuan selalu menangis, selalu sedih. Tuan-tuan belia, apa yang menyebabkan Tuan, apakah gerakan yang menyebabkan Tuan gembira sangat pada hari ini? Dia kata, wahai Umar, wahai Abu Bakar, semalam adalah hari Arafah, Masya Allah. Hari di mana Nabi SAW beritahu, khairul doa, doa yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa yang dipohonkan oleh umat aku pada hari Arafah. Kita pergi haji, apa doa kita minta tuan-tuan di padang Arafah? Ya Allah, ampun dosa aku, Ya Allah, isteri aku, Ya Allah, semua aku, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW daripada awal doa, daripada lepas zuhur, Nabi duduk di atas unta Nabi yang bernama Qaswa. Nabi tak turun daripada unta, angkat tangan sampai sahabat Nabi nampak putih ketiak Nabi ni. Sampai maghrib tuan-tuan. Doa daripada zuhur sampai maghrib berapa jam. Tengah panas tuan-tuan. Agak-agak apa doa yang Nabi pohon. Nabi SAW beritahu, sepanjang hari aku berdoa minta satu benda yang sangat penting daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, kita hari ni pergi haji, kita tahu tak? Kita ada dosa dua tuan-tuan. Satu dosa dengan Allah. InsyaAllah Ta'ala kita minta ampun pada Allah di padang Arafah, kita diampunkan. Tapi dosa dengan manusia, selagi tak diampunkan, mabrur tak haji kita tuan-tuan. Kalau ada orang kecil hati dengan kita, ada jiran kan, tak puas hati dengan kita, ada orang bawah kita, masa kita kerja dulu, sampai sekarang merajuk dengan kita, agak-agak mabrur tak haji kita tuan-tuan. Sedangkan orang yang haji mabrur ni balik seperti bayi yang baru dilahirkan. Allah punya sayang pada kita. Allah lahirkan kita ke dunia putih. Allah nak kita balik pun seperti bayi yang baru dilahirkan. Saya pasal semayangkan jenazah di Mekah tuan-tuan. Saya kata inilah wali Allah paling besar yang kita semayangkan ni tuan-tuan. Sebab apa? Dia masih dalam haji. Dia meninggal dunia. Dan yang semayangkan dia ni semua orang yang dah bersih daripada dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Juta-juta orang semayangkan jenazah itu tuan-tuan. Kita hari ni kalau dapat 40 orang semayang jenazah kita pada hari kita mati pun dah cukup bertuah dah. Tapi orang yang mati di Mekah tuan-tuan pada hari musim haji, 3 juta orang semayangkan dia. Dan yang semayangkan dia semua wali-wali Allah. Semua orang dah bersih daripada dosa. Tapi Nabi faham, Allah hanya akan ampunkan. Ini undang-undang Allah, dosa dengan Allah, semua Allah ampunkan. Tapi dosa dengan manusia selagi dia tak halalkan kita, tak maafkan kita, selagi itu tak akan diampunkan. Tapi hari itu, Nabi buat satu doa yang sangat ajaib tuan-tuan. Apa doa Nabi? Ya Allah, hari inilah kesempatan yang ada ni aku nak minta pada engkau. Tak lama lagi pun aku dah nak meninggal. Tapi ingatan aku terakhir, aku bimbang umat aku yang zalim ni.
yang pernah inai orang, pernah ambil hak orang, pernah pukul orang tanpa sebab, pernah buat itu, buat ini, inai orang, tuan-tuan. Kita semua ada terlibat dengan benda ni, tuan-tuan. Nabi minta apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa penzalim di kalangan umat aku ni. Semua sekali. Tak ada siapa pun yang zalim di dunia ini, semuanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Habis itu macam mana dengan orang yang dizalimi? Orang ni pukul dia, orang ni ambil hak dia, orang ni bunuh mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Nabi kata, tolonglah hiburkan hati mereka, redakan mereka, tenangkan mereka dengan kau bagi syurga pada mereka, supaya mereka lupa kezaliman yang orang pernah buat kat dia. Tuan-tuan, ni doa Nabi buat, tuan-tuan. Saya baca riwayat ni, ya Allah, Nabi kita macam ni. Nabi kita ni sampai tak macam tu, dia minta untuk umat. Kita sendiri pun tak tahu. Kita pergi haji, kita ingat semua dah beres. Balik ni dah memang putih bersih. Tak, dosa dengan manusia ada lagi. Kita tak selesai ni. Kalau kita mampu bayar, bayarlah. Betul, minta maaf, minta maaf. Tapi ada yang kita terlepas pandang. Siapa ingat? Zaman muda dulu, kita pernah buat daya orang, pernah makan orang. Ayam orang sebelah kita ambil. Buah rambutan, kan? Curi duit nenek kita pun kita pernah ambil. Duit mak kita. Masya Allah. Macam mana dekat akhirat? Kita cakap, kau buatlah salah dengan aku, nanti merangkak jumpa aku ke akhirat. Oh, sedap kita cakap. Kita ingat dia je merangkak. Sebenarnya, kita nak menunggu dia sampai dia datang. Kalau 50 tahun dia nak cari kita tak jumpa, kita pun merangkak juga nak tunggu dia. Sebab tak selesai, kena selesai dulu. Dekat alam akhirat. Tuan-tuan boleh, Nabi doa daripada hari itu sepanjang hari Arafah, Allah belum kabulkan lagi doa tersebut. Kalau kita, tuan-tuan, apa buat? Cukuplah dah doa dah. Macam mana Allah Ta'ala tak ampunkan? Itu ketentuan Allah dan memang itu dustur Allah, undang-undang Allah. Allah Ta'ala tak ampunkan. Rupanya Nabi SAW esok hari Muzdalifah, Nabi sambung lagi doa tu, tuan-tuan. Ya Allah, tolonglah hari ni, ya Allah. Haji dah nak habis dah ni. Tolonglah doa yang aku nak, terimalah doa aku ni, ya Allah. Kau berjanji nak redakan aku, nak gembirakan aku. Ini kesempatan yang ada. Aku nak minta tolong ampunkan semua penzalim-penzalim yang pernah menginaya orang di kalangan umat aku. Ya Allah, kau ampunkan semua dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan tukarkan orang kesedihan orang yang dizalimi itu, ya Allah. Tolong bagi syurga pada dia dan bagi dia puas hati dengan syurga itu sehingga dia maafkan kesalahan orang yang pernah zalim pada dia, tuan-tuan. Dan ternyata sebentar tadi baru Jibril AS menyampaikan berita, wahai Muhammad, bergembiralah kamu. Doa tersebut telah pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Inilah Nabi kita, tuan-tuan. Nabi kita dengan kita, tuan-tuan. Rupanya bila kita pergi, tuan-tuan, Nabi ni di setiap tempat doakan umat. Di Badar, Nabi doakan kita, tuan-tuan. Rupanya bila kami pergi ke Khandak, tuan-tuan, selalu kita pergi Masjid 7, tuan-tuan. Tapi bila pergi di Masjid 7, kita lebih memahami. Rupanya di Masjid 7, tuan-tuan, di Khandak tu, tuan-tuan, di Masjid Al-Fatah itu, tuan-tuan, 3 hari 3 malam Nabi berdoa untuk kita semua, tuan-tuan. Untuk umat ini, ya Allah. Aku tak reti lagi nak berdoa, ya Allah. Nak minta hidayah, belum lagi dibukakan pintu hidayah untuk mereka. Nak mendoakan azab, bukan cara aku untuk mendoakan, kebulkan untuk umat. Tetapi tolonglah, ya Allah. Bagilah sesuatu yang terbaik untuk umat aku, ya Allah. Rupanya, Masya Allah, di Khandak 3 hari 3 malam Nabi berdoa untuk kita. Sehinggalah, tuan-tuan rahmati Allah, sebelum Nabi wafat, Allah Ta'ala bagi berita gembira kepada Nabi SAW. Satu hari nanti umat kamu akan masuk dalam Islam berduyun-duyun. Dan mereka semua akan menakluki negara-negara Rom dan Romawi dan Persia. Dan bahkan akan menakluki dunia ini. Setelah kamu wafat, umat aku akan bertebaran ke seluruh dunia untuk menyebarkan kalimah la ilallah, menyebarkan risalah dakwah ini. Sehingga berkat doa Nabi tadilah, tuan-tuan, Islam sampai ke tempat kita dan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila kami pergi ke masjid, tuan-tuan, masjid ijabah, tuan-tuan, masjid tempat Nabi minta 3 permohonan untuk umat ini. Dan 2 daripadanya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, janganlah umat aku mati kelaparan dan kebuluran, ya Allah. Kita orang Malaysia kena terima kasih banyak pada Nabi SAW dalam perkara ini, tuan-tuan. Kita hari ini tak pernah merasa lapar sikit pun, tuan-tuan. Tak ada nak lapar. Baru kenyang tadi, makan petang tadi, malam kan orang ajak makan pula. Pukul 3 pagi, member call pula ajak keluar minum, tuan-tuan. Lagi pula kat Kampung Baru ni, saya pergi satu kedai nasi lemak, dia start mula buka pukul 1 pagi, tuan-tuan. Lagi dahsyatnya punya orang Malaysia ni, makan kita, Masya Allah. Andai kita kenyang pada hari ini, tolong ingat pada Nabi Muhammad SAW. Nabi lah yang doa, ya Allah, jangan umat aku mati kebuluran, kelaparan, ya Allah.
Nabi ni dia sayang pada kita lebih pada mak ayah kita sayang pada kita. Ya Allah, jangan umat aku ya Allah dibinasakan oleh musuh-musuh Islam ya Allah. Andai kata kita hari ini rakyat Malaysia, tak ada satu pun negara, walaupun negara kita negara kecil tuan-tuan. Dalam hari merdeka ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan bersyukur di atas beberapa perkara dalam keadaan negara kita ni tuan-tuan. Negara kecil tapi tak ada negara besar kacau negara kita tuan-tuan. Semua berkat doa Nabi SAW. Ya Allah, janganlah umat aku dibinasakan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kira tuan-tuan, mereka memang sangat mampu nak buat apa-apa dekat kita. Yang kedua tuan-tuan, saya beritahu rakyat Malaysia patut berterima kasih pada Allah Ta'ala kerana kita salah satu daripada bangsa di dunia yang beriman pada Nabi SAW tanpa kenal Nabi, dan bangsa ini tak pernah bergaduh dengan mana-mana pendakwah dan tak pernah bergaduh dengan baginda Muhammad SAW. Kita raja kita ni tuan-tuan, Masya Allah, begitu hebat. Kenal Islam hari itu juga diiklankan mulai daripada hari ini agama rasmi kita adalah negara agama Islam. Tak pernah bergaduh dengan pendakwah, tak pernah lukakan pendakwah, tak pernah halau para pendakwah datang kami sambut, kami muliakan, bahkan kami sedia nak beriman, bahkan kami bersedia nak bantu orang Islam. Ini yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sifat yang sangat Allah suka pada umat Islam di Malaysia. Semalam saya berceramah di depan dekat dengan Menteri Besar semalam tuan-tuan, di Pahang, kita cerita benda ni tuan-tuan. Sifat yang mulia yang ada pada bangsa kita ni tuan-tuan, kalau kita gunakan untuk berdakwah. Hari ini 60 tahun, 66 tahun negara kita dah merdeka tuan-tuan. Apa yang kita buat dengan saudara kita berbangsa Cina dan bangsa India tuan-tuan. Sedangkan kita ada aset untuk ajak mereka. Sifat yang ada pada orang Malaysia ni tuan-tuan, orang Melayu ni, bangsa Melayu ni, sifat yang sangat, sifat nubuah, sifat Nabi yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Saya nak tutup dengan cerita, satu masa di zaman Nabi SAW, sekumpulan anak muda daripada Ahzab, 70 orang datang bersama dengan putera raja menghadap Nabi SAW, dan didatang dengan adab yang sangat Nabi suka, menyebabkan Nabi SAW puji ketua dia, Ya Asyaj inna fika la khaslatan yuhibbuhumullah wa rasuluh. Wahai Asyaj, dalam diri kamu ada dua sifat yang Allah dan Rasul sangat suka. Dan sifat itu ada pada kita, alhamdulillah, bangsa Melayu. Itu al-hilmu wal-ana'. Kita sangat sopan santun tuan-tuan. Satu dunia respect dengan orang Malaysia. Baru ni jemaah haji Malaysia diiktiraf sebagai jemaah haji yang paling sopan sekali di dunia tuan-tuan. Saudi pun seronok dengan kita. Betul, orang Mekah kita pergi, Masya Allah, Malaysia bagus, Malaysia boleh. Dia sebut pula, orang Arab dia pandai. Jokowi dia bagi, Mahathir, Anwar Ibrahim dia bagi, Ni Aziz, semua pemimpin kita disebut belakang. Dipuji orang seluruh dunia sayang dengan kita. Satu dunia cari makan tempat kita. Ulama satu dunia suka datang ke Malaysia, bernaung di Malaysia tuan-tuan. Sebab apa? Ada sifat sopan santun. Wal an'ah, yang kedua tenang. Tak gelojoh tuan-tuan. Kan? Masya Allah. Kita ni kalau di jalan raya, walaupun kita rasa tak sopan dah, tapi kalau orang Arab tengok, Masya Allah, Malaysia quest kita. Kan? Orang Malaysia bawa kereta, tak ada horn pun. Dia satu keajaiban orang Arab. Tak dengar horn. Kami dekat sana, kalau siapa bawa kereta, horn dia tak berbunyi, mana orang tu tak pandai bawa kereta. Tapi orang Malaysia, horn tak dengar. Kat Malaysia ni tenang. Masa saya pergi Jepun, saya kagumlah dengan disiplin orang Jepun. Tapi saya kaji-kaji balik, bagus kita lagi tuan-tuan, daripada orang Jepun. Orang Jepun dia hanya disiplin saja. Tapi dari segi komunikasi kurang, dengan orang sebelah dalam kereta api pun tak senyum, tak bersembang. Kalau kita nak introduce diri kita dengan dia pun, dia kata, untuk apa tuan nak berkenalan dengan saya? Ada apa masalah? Dia terlalu curiga dengan orang. Tapi kita orang Malaysia, jumpa orang Bangladesh, kita selfie tuan-tuan. Jumpa orang Afrika, kita selfie. Jumpa orang putih pun, kita bangga. Kita menyambut tetamu-tetamu kita tuan-tuan, dan mereka rasa macam negara ini negara kita. Tetapi tuan-tuan, sifat itu nak digunakan di mana? Nak digunakan dalam medan dakwah tuan-tuan. Gunakan akhlak ini untuk tarik orang Cina, orang India di sekeliling kita tuan-tuan, ajak masuk Islam tuan-tuan. Sepatutnya dengan sifat ini dah lama dah mereka masuk Islam. Tapi hari ini 66 tahun kita merdeka, kita belum mampu nak tarik mereka mendekati Islam. Kenapa selama ini kita tak gunakan kehebatan kita ni untuk agama Allah SWT. Kita hanya guna untuk tujuan kerja je tuan-tuan. Orang kata Malaysian hospitality is the best in the world. Kita bangga tuan-tuan, tapi hospitality itu nak diguna nak tarik manusia dekat pada Allah, dekat pada Islam, dekat pada Nabi, untuk mengenali agama yang tercinta ini. Dan itulah saham akhirat bila kita mati nanti, insya-Allah. Bila kita balik, kita tengok buku catatan kita, banyak pahala haji dalam buku kita, rupanya seumur hidup. Kita banyak ajak kawan-kawan kita berubah tuan-tuan,
rupanya dia pun semua balik pergi haji tuan-tuan. Semua hantar anak belajar tahfiz. Semua pahala-pahala itu tuan-tuan dikumpulkan dalam akaun kita. Dan tiba-tiba hari kiamat nanti, Nabi jumpa kita, Nabi senyum. Terima kasih ya, bantu saya untuk sebarkan Islam. Nabi SAW akan senyum dengan kita di padang mahsyar tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah terima kita, majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita, majlis kita, dan insya-Allah balik, insya-Allah kita azam sempena hari merdeka pada tahun ini, insya-Allah kita merdekakan jiwa kita daripada belenggu syaitan, dan kita rapatkan diri kita dengan rumah Allah Taala, perkemaskan hubungan kita dengan Allah, buat persiapan untuk kembali ke alam akhirat. Andai kata Allah jemput kita pada bila-bila masa saja, insya-Allah mulai daripada sekarang kita dalam keadaan bersiap sedia, dan kita mati dalam keadaan tersenyum-senyum, insya-Allah, mengharapkan diperlihatkan tempat kita, tempat duduk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun dan maaf ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala kekalkan kita duduk dalam majlis seperti ini bersama orang soleh dalam suasana yang baik, hidupkan Masjid Kampung Baru ni 24 jam dengan amal Masjid Nabawi, insya-Allah Taala. Mudah-mudahan Masjid Kampung Baru ini menjadi sumber hidayah kepada seluruh bandaraya Kuala Lumpur dan seluruh umat Islam, bahkan seluruh alam, seluruh dunia, kerana seluruh pelancong datang ke sini mudah-mudahan akan terkena percikan sinar hidayah daripada Allah Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la mahruma bimanika wa fadlika wa karamika bi rahmatika arhamur rahimin. Allahumma jammilna bil 'afwi was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hayy wal ma'ali innaka 'ala kulli syai'in qadir. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.